kisahlah dia paranormal ke, para-para ke, pari-pari ke, benda-benda ni bukan boleh buat main. Benda tu setting, kemudian kita main-mainkan nama awak. Orang luar sana semua akan jadi macam, awak bodoh sangat orang Islam kita ni. Dan kita sebagai mana-mana yang kita berilmu dekat sini, kita pun membiarkan perkara itu berlaku. Jadi kita jadi malu lah, kita jadi malu. Sebab benda ni, sebab saya masa mula-mula TikTok dulu pun saya pun pernah terjebak juga dengan benda-benda macam ni. Jadi saya cepat-cepat tarik diri. Saya cakap ini semua mengarut ni, benda ni memang mengarut. Benda ni menyalahi agama lah. Sebab apa? Satu, benda tu penipuan. Dah lah penipuan, kita terjebak sekali dan kita mengiyakan benda tu tau. Mana kata kita mengiyakan benda tak ada, tapi sebabkan kita nak, sebab viewer ramai, kita jadi macam risau apa tak tahulah. Tapi macam saya tak ada macam tu. Saya jadi kalau benda tak betul, saya bubuh terus ya. Jadi kau, saya lu pun nak buat macam tu. Dekat setahun lebih lah, hantu tak main. Jadi saya rasa saya boring. Sebab kita tak guna koprok. Sebab saya boring, lepas tu saya tak mau buat lah. Mau apa lah, saya rasa buang masa saya. Sebab dia jadi macam mana Tok Singa? Dia jadi macam gift yang diberikan, benda tu kita takut jatuh haram ya. Sebab apa? Kita sekali dah menipu viewer tau. Bila kita menipu viewer, kita takut duit yang kita makan tu jatuh haram. Sebab apa? Benda tu penipuan. Dengan kita gunakan nama Allah, dengan kita gunakan Bismillah 5, dengan kita gunakan ayat sakran dan sebagainya. Tapi benda tu tak ada, tak wujud. Dan kita juga merosakkan akidah anak-anak muda kita ni. Ni anak-anak muda yang ramai tengok benda ni. Sebab apa? Benda ni semua setting mempergunakan nama kita tau. Dia pun menggunakan nama kita. Setuju. Rasa saya antara perawat yang antara lama juga dekat TikTok ni. Dan saya nampak benda ni, sebab saya pun pernah biasa terkenal juga sebelum ni benda tu kan. Jadi Ustaz Syafiq mungkin baru lagi dengan TikTok ni. Jadi Ustaz Syafiq kena tahu satu, orang sedang mempergunakan kita punya viewer. Ini permainan dekat TikTok. Orang sedang gunakan kita punya viewer. Dalam masa yang sama mungkin kita juga nak tarik viewer orang untuk kita punya selawat dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, apabila kita terpalit dengan satu-satu masalah ni, benda ni akan jadi satu fitnah. Sekarang ni video dah banyak FYP sekarang ni. Jadi tak banyak sikit Ustaz Syafiq akan terkena tempias yang bermasalah ni. Sebab satunya kita baca contoh, kita kata kita menolak segala pencarian jin. Kita menolak ni, bila kita buat rawatan, kita menolak segala jenis-jenis mencari jin, kita menolak. Yang kita ajar masyarakat macam mana cara nak buang jin ataupun nak islamkan jin dan sebagainya. Akan tetapi dia jadi masalah, dia cakap macam ni, kenapa dia buat macam ni? Mungkin niat Ustaz Syafiq tadi ingin membantu, macam contoh dia kena kerasukan dan sebagainya. Tetapi orang yang edit video-video ni, dia bukan ambil full video tau. Dia akan ambil part-part contoh. Macam contoh kita ambil satu video yang tengah viral. Aras digerakkan oleh Ustaz Syafiq. Tepuk tanah 3 kali, lepas tu jin tu keluar, muncul dan sebagainya. Dekat situ viewer akan nampak Ustaz Syafiq bersama dengan Aras sekali. Sedangkan kat sini Ustaz Syafiq kata Ustaz Syafiq tak kena Aras. Tapi secara mentaliti, viewer akan nampak ini Ustaz Syafiq yang mengarahkan Aras untuk menghadirkan jin tersebut. Kan? Ini yang mentaliti yang merosakkan masyarakat. Kita sayang sahabat-sahabat kita. Mungkin hari ni saya sihat, esok lusa saya sakit, Ustaz Syafiq kena bantu saya. Mungkin Tok Singa kena bantu saya. Mungkin esok lusa Tok Singa sakit, saya akan bantu Tok Singa. Jadi benda-benda yang macam ni, bila Ustaz Syafiq kena, saya pun terkilan juga. Saya rasa macam, aduh, kenapa Ustaz Syafiq pergi masuk pula geng-geng paranormal. Secara jujur dan secara ikhlas hati saya menolak paranormal 100%. Dan saya menganggap benda yang mereka mencari rezeki atas mencari hantu itu, bagi saya, dia tak ada hukum. Bagi saya, benda ni haram dan boleh menyebabkan akidah masyarakat ini semua jadi masalah. Benda ni haram sebab apa? Dia menggunakan nama Allah dan sebagainya, sedangkan benda itu satu penipuan. Jadi saya tak nak nama Allah ni diperkotak-katikkan, diperbodoh-bodohkan macam tu. Ketika Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Okey. Ada beberapa hari ni isu panas sangat ni, terlampau. Okey. Tapi alhamdulillah. Salah satu tim paranormal yang ada, saya nak penjelasan itu saja. Sebab benda tu dicerita pun di dalam public. So saya nak settlekan di dalam public, itu saja. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu saya invite, tadi saya tengah asar apa semua, kita kena bagi ruang pada ni lah. Okey, apa ni, first saya nak tahu awak dengar benda ni daripada mana? Saya dengar benda ni daripada mana?
Daripada yang saya cakap haram ni daripada mana? Daripada banyak. BTT pun banyak ada ni. Ya ke? Yang jelas saya cakap paranormal ni haram. Yes. Awak dengar sendirilah daripada mata kepala awak dengar sendiri. Okey, tak apa. Kita ulang balik rakaman tu. Bagi penjelasan lebih tepat. Okey, kita tak nak nanti pusing-pusing cerita ni saya tak minat. Okey? Betul. Rakaman penuh ada dekat YouTube saya, Edika Yusof. Okey, ini bukan nak promote. Dan sini pun dah ramai dah, insyaAllah. Dekat sini ada rakaman penuh. Okay, terima kasih pada editor saya masukkan. Saya tak sangka benda ni boleh jadi isu besar. So, kita dengar benda ni, apa yang saya cakap, dan kita sebagai manusia berfikir. Okey, adakah saya menjatuhkan hukum ataupun saya memberi kebaikan kepada masyarakat. Okey? Tak dengar. Tak dengar. Salam. Saya cacak ayam yang naik sepegang ni. Allahuakbar. Okey. Salam. Baik, Abang Edi okey ke? Sihat ke semua? Okey, Alhamdulillah. Kira saya nak ulas sikit lah pasal benda ni lah. Sebab benda ni pun saya baru-baru ni juga pasal benda ni. Sebabnya benda ni terbalik dengan akidah kita sebenarnya. Akidah kita ada masalah. Lepas tu satu lagi, kita sebagai perawat-perawat semua terbalik dengan masalah macam Ustaz Syafiq, Tok Singal semua sahabat-sahabat. Bila mereka kena, kita pun jadi tak syok juga kan. Okey, ini soal akidah. Walaupun bagaimanapun pencerahan diberitahu pasal paranormal, boleh berzikir dan sebagainya, itu semua bullshit bagi saya. Sebab kalau nak berzikir ni tak perlu paranormal. Dan benda-benda ni sebenarnya kita takut gift diberikan itu jatuh haram. Sebab apa? Kita menipu orang. Okey, jadi bagi pandangan saya lah, kita sebagai perawat-perawat yang sedia ada ni, kalau boleh, kita kena menolak benda ni. Kita kena menolak benda ni 100%. Okey, kita menolak. Sebab apa? Kita ni dok buang jin dan sebagainya. Bukan kita dok cari jin, lepas tu kita nak berzikir. Apa kalau nak jumpa hantu pun kena berzikir. Macam mana? Jadi benda ni diperbodohkan. Ayat suci Al-Quran diperbodohkan. Nama-nama Allah diperbodohkan. Bismillahirrahmanirrahim diperbodohkan. Okey, bagi saya benda-benda ni memalukan agama sendiri. Tak kisahlah dia paranormal ke, para-para ke, pari-pari ke. Benda-benda ni bukan boleh buat main. Benda tu setting, kemudian kita main-mainkan nama Allah. Orang luar sana semua akan jadi macam, awak bodoh sangat orang Islam itu ni. Dan kita sebagai mana-mana yang kita berilmu dekat sini, kita pun membiarkan perkara itu berlaku. Jadi kita jadi malu lah, sebab benda ni, sebab saya masa mula-mula TikTok dulu pun saya pun pernah terjebak juga dengan benda-benda macam ni. Jadi saya cepat-cepat tarik diri. Saya cakap ini semua mengarut ni, benda ni mengarut. Pasal tu kita kalau boleh perawat-perawat yang sedia ada, lebih baik kita fokus kepada rawatan berbanding kita pergi serabut dengan benda-benda yang, bagi saya benda ni menyalahi agama lah. Sebab apa? Satu, benda tu penipuan. Dah lah, penipuan kita terjebak sekali dan kita mengiyakan benda tu tau. Mana kata kita mengiyakan benda tak ada, tapi sebabkan kita nak, sebab viewer ramai, kita jadi macam risau. Apa tak tahu lah. Tapi macam saya tak ada benda tu. Saya kalau benda tak betul, saya buat tu ya. Okey, ini dah Tok Singa yang cakap lah. Okey. Daripada apa yang saya sampaikan, saya tidak cakap pun yang paranormal itu haram. Yang saya katakan, andai kata ada penipuan itu berlaku, makanya gift-gift yang diberikan itu boleh jadi haram. Awak boleh tengok balik dalam YouTube saya, rakaman penuh tu ada. Dia macam ni labu, dia macam ni. Dalam satu-satu benda, kalau kita nak buat satu isu ataupun kita nak membangkitkan satu isu, kita perlu menyelidik tanpa kita melihat apa yang viewer cakap. Kita tak boleh dengar cakap viewer labu. Okey, saya mungkin baru lagi dalam media sosial. Tapi dalam TikTok ni insya-Allah lama tak lama lah boleh lah juga. Tetapi saya permainan di dalam laman sosial ni, kebanyakannya yang suka melaga-lagakan ini viewer. Memang tak dinafikan kita boleh naik pun disebabkan viewer yang ada. Tetapi awak kena ingat, viewer yang ada ni juga yang akan menjatuhkan kita nanti. So kat situ kita kena play safe. Jadi apa kita patut buat? Sepatutnya jika ada isu-isu yang kalau awak terasa dengan kata-kata itu, awak kena check dulu. Awak sendiri yang kena check. Bukan daripada sedutan-sedutan yang dimasukkan di dalam TikTok. Sebab sedutan-sedutan ini, diorang akan ambil benda-benda yang syok-syok je nak bagi pergaduhan. Apa yang saya katakan di dalam live bersama dengan Ustaz Syafiq dengan Tok Singa tu, yang saya bagi tahu adalah andai kata paranormal buat benda itu settingan,
dikuatiri akan menjadi haram dengan gift-gift yang diberikan. Awak faham tak maksud situ apa? Ya, itu bukan faham. bermaksud itu pada mulanya yang Tuan Dika berkata, okey. Apabila di akhir kata tu Tuan Dika ada cakap yang mengatakan saya cara Tuan Dika tu cakap, kalau Tuan Dika boleh tengok balik di akhir kata tu. Di akhir kata. Memang pada mulanya Tuan Dika cakap pasal benda prop-prop ni kan. Tapi di akhir kata Tuan Dika cakap benda ni haram. Itu saja. Bukan. Maksud yang saya kena dengar ataupun saya nak percaya, and then kalau tanpa viewer siapalah kita. Itu saja. Saya tanya dengan okey. Apa kita diharuskan tetapi jangan menyakiti yang mengganggu. Sekejap lah Bu, saya kena buka benda ni kan. Mungkin nanti kita tak nak apa. Cuba Viewer cakap tak dengar suara awak. Habis saya dengar suara awak. Tak tahu pasal apa tak dengar. Tahu. Saya okey. Dekat tempat awak dengar suara? Ya. Okey, ini last masa nak turun. Nama-nama perawat ni baiklah sedih, tapi insyaAllah apa yang jadi pada petang ni banyak yang dapat menyelesaikan banyak satu-satu masalah yang mungkin kita takkan terbabit lagi lah dengan benda-benda. InsyaAllah. Semua terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya turun ni saya tak cakap apa. Nak cakap mana? Ada. Sebelum tu memang ada cakap. Saya takkan cakap kalau benda tu tak betul. Tak apa. Saya putarkan balik benda ni. Sebab apabila Tuan Dika mengatakan benda tu, banyak kawan-kawan paranormal yang lain terkesan. Tak apa. Saya jawab daripada soalan. Tak ada masalah, insyaAllah. Sebab nawai itu yang saya nak sampaikan tu, insyaAllah saya faham dengan nawai itu saya tak jawab. Atau dekat awak ada rakaman tu tak? Panjang nak tengok satu-satu. Ada tak dekat awak rakaman kalau ada? Ya. Ustaz suruh dia up, dia dengar. Ustaz suruh, okey, biar dia up lah. Saya sebab rakaman ni lebih kurang 2.5 jam. Earphone tu off dulu. Okey. Dengar suara? Dengar. Okey. Dengar suara labu pun dengar? Dengar. Okey, alright. Biar air tu. Air kosong dulu. Masuk dalam dulu. Kalau dia dah dengar kot. Dah dengar kot sebab pakai iPod. Sebab apa yang terjadi, benda tu
dia bersangkut paut dengan saya, faham tak? Bersangkut paut dengan saya sebab saya yang pada mulanya yang invite Ustaz Syafiq, okey? Saya dengar tak? Dengar. Saya yang mulanya invite Ustaz Syafiq sebab saya memang terus terang yang saya tak ada ilmu tentang ataupun sihir tu semua, okey? Sebab itu bukan bidang saya. Benda tu bukan bidang saya. So, saya panggil Ustaz Syafiq untuk naikkan benda tu bukan atas dasar mempergunakan ataupun apa. Itu saja. Takkanlah saya buat paranormal kalau kena rasuk saya tak boleh nak buat. Dan baik saya buat paranormal. Yang bab awak dengan Ustaz Syafiq. Yang bab awak dengan Ustaz Syafiq tu tak ada masalah. Itu tak ada masalah bagi saya. Yang awak panggil saya naik ni tujuan dia sebab awak mengatakan saya bercakap paranormal itu haram. Saya nak tahu bab tu je. Yang awak nak naik Ustaz Syafiq tu apa semua tu bagi saya tak ada masalah pun. Okey, saya nak tahu adakah penerangan yang saya bagi tahu tu saya bagi tahu yang paranormal itu haram ataupun jika paranormal setting benda-benda yang boleh menyebabkan penipuan dan itu menjadikan haram. Minit 11 40 saat. Macam saya seolah-olah saya salahkan Ustaz Syafiq. Demi Allah. Yang mengarahkan Aras untuk menghadirkan jin tersebut. Kita buat maulid. Itu viewer akan nampak Ustaz Syafiq bersama dengan Aras sekali. Sedangkan kat sini Ustaz Syafiq kata Ustaz Syafiq tak kena Aras. Tapi secara mentaliti, viewer akan nampak ini Ustaz Syafiq yang mengarahkan Aras untuk menghadirkan jin tersebut. Ini yang mentaliti yang merosakkan masyarakat. Jadi bagi pandangan saya, sebab apa perawat-perawat ruqyah yang ada sekarang ni tak ramai. Yang ada sekarang ni banyak yang bersilat naik atas bumbu, terjun, masuk atas pokok semua. Jadi kita sayang. Kita sayang sahabat-sahabat kita. Mungkin hari ni saya sihat. Esok lusa saya sakit, Ustaz Syafiq kena bantu saya. Mungkin Tok Singa kena bantu saya. Mungkin esok lusa Tok Singa sakit, saya akan bantu Tok Singa. Jadi benda-benda yang macam ni bila Ustaz Syafiq kena, saya pun terkilat juga. Saya rasa macam, aduh kenapa Ustaz Syafiq pergi masuk pula geng-geng paranormal. Secara jujur dan secara ikhlas hati saya menolak paranormal 100% dan saya menganggap benda yang mereka mencari rezeki atas mencari hantu itu bagi saya, dia tak ada hukum bagi saya. Benda ni haram dan boleh menyebabkan akidah masyarakat ini semua jadi masalah. Okey, dah. Apa yang awak faham tentang apa yang saya cakap tu? Yelah, dengan apa yang Tuan Dika cakap tu mengatakan apa yang kita orang cakap, apa yang kita orang buat ni ada dah haram. Apa yang saya beritahu itu merujuk daripada mula-mula tadi. Awak jangan tengok yang kat situ je. Awak kena merujuk daripada mula-mula tadi. First, itu adalah pandangan peribadi saya. Hukum yang saya jatuhkan itu adalah pandangan saya yang pada mula-mula tadi. Yang mula-mula yang buka voice tadi. Okey, maksudnya dekat situ apa? Kalau kata paranormal ni buat sesuatu benda yang dibuat secara settingan, yang dibuat secara buat-buat ataupun lakonan dan menipu viewer, dikuatiri duit yang sampai pada kamu itu haram. Ada yang tadi saya tengok juga ada sahabat-sahabat perawat naik. Okey, kebanyakan mereka yang naik pun mereka daripada golongan paranormal juga. Okey, itu minat yang kamu rasa, itu minat yang kamu sendiri yang berkecimpung. Tidak ada masalah benda tu. Cuma yang jadi masalahnya sekarang ni, macam kamu terpalit dengan kata-kata saya disebabkan kamu juga paranormal. Saya sebagai perawat, saya juga terpalit apabila sahabat-sahabat saya dipergunakan. Okey, sahabat-sahabat saya dipergunakan macam Ustaz Syafiq dipergunakan. So, benda tu terpalit juga pada kami. Jadi, apabila saya pun bukan nak naik kotak dia orang masa tu dan dia orang minta, Ustaz, kalau boleh nak naik, kita naik. Kita kongsi pandangan. Dan saya daripada awal lagi, saya memang menolak. Paranormal memang saya tolak. Sebab apa? Saya pun tengok juga live awak pun saya ada tengok. Live orang lain pun saya ada tengok. Kita pun sama-sama belajar. Saya rasa awak pun mungkin ada tengok live kami sebagai perawat. Untuk awak update ataupun awak upgrade lagi pembelajaran awak. Akan tetapi apa yang kita tengok benda ni, bagi saya, okey, dalam kurungan ni sebab viewer ni tak faham dia kena buat macam ni. Okey, dalam kurungan bagi saya benda tu hanya buang masa dan tidak dapat memberikan apa-apa faedah kepada masyarakat. Akan tetapi ada peminat yang mengatakan benda itu tidak buang masa. Bang, zaman sekarang ni bangsa luar tengah sibuk bersenam. Bangsa luar tengah sibuk dengan ekonomi.
Bangsa luar tengah sibuk dengan keilmuan. Bangsa luar. Dan saya minta tolong sangat-sangat buat para viewer. Saya bukan ustaz, saya orang biasa tak apa. Mungkin Labu ni ustaz. Okey, saya orang biasa. Tapi dalam mempertegakkan atau membangunkan institusi bangsa kita tak boleh berdiam diri. Saya tak boleh berdiam diri. Okey, dan melibatkan pula sahabat-sahabat saya dalam perawatan. Okey, sebab perawat dekat dalam TikTok ni yang betul-betul jalan kerja dia yang betul-betul sempurna ni tak ramai Labu. Okey, macam tu juga dengan awak. Paranormal yang jalan benda ni secara betul-betul serius ataupun yang tidak menipu orang ramai, tak ramai. Tetapi disebabkan seorang dua, semua akan jadi terpalit. Begitu juga dengan saya. Saya pun jadi macam bila Ustaz Syafiq sampai saya nak buat live rawatan, saya pun jadi macam slow lah. Sebab apa? Sebab satu sahabat saya dah terkena. Okey? Itu simple saja. Benda tu simple. Tapi sekarang ni yang korang bangkitkan gila-gila. Haram. Baca, tengok daripada live, daripada awal. Datangnya haram itu disebabkan jika ada penipuan. Nak tanya, penipuan ni halal ke? Kalau awak tidak terjebak dengan penipuan, why not? Kenapa mesti awak takut? Dia awak relax, soft, teruskan je perjuangan awak. Kalau awak terlibat dengan penipuan. Okey, Tuan Eddie. Kalau Tuan Eddie rasa apa yang terkena dekat Ustaz tu menjejaskan Tuan Eddie, okey? Apa pula pandangan kita orang ni di dalam paranormal, apa yang Tuan Eddie sampaikan tu, ya saya faham Tuan Eddie dekat situ semua perawat. And then Tuan Eddie nak mempertegakkan apa yang perawat buat. Kita orang ni sebagai paranormal, takkan disebabkan seorang terpalitnya semua orang. Betul. Saya faham apa yang awak cuba sampaikan. Dan awak kena tengok YouTube saya tu daripada awal sampai habis. Awak tak boleh ambil satu scene yang terakhir. Sedangkan scene awal tu awak tak tengok. Pasal tu kita ada... Saya faham. Scene yang awal tu memang mengatakan pasal tu. Tetapi bila kita bercakap ni, faham tak? Bila kita bercakap, last kali ayat kita tu, faham tak? Last kali ayat kita, walaupun apa yang kita terangkan sebelum ni, tidak semestinya apa yang seterusnya kita akan cakap benda yang sama. Faham tak? Bang, dalam satu-satu muzakarah bang, abang tidak boleh merujuk kepada satu scene saja. Dalam satu-satu muzakarah, abang kena ambil semua daripada A sampai Z. Takkan benda yang kita sebut daripada scene yang pertama, bila kita dah masuk scene yang kelima, kita kena ulang balik daripada scene yang pertama. Bukan macam tu bang. Abang kena merujuk daripada scene yang pertama. Baru abang akan faham jalan penceritaan. Kalau hero mati dibunuh daripada scene yang pertama, takkan yang masa scene yang ke-20 pun nak bagi tahu hero mati lagi. Faham tak? Pandai kata abang kena faham penceritaan tu. Baru jelas. Pasal tu saya cakap. Okey, saya faham. Macam ni, Tiger. Situasi kita ni lebih kurang sama. Saya terkesan dengan sahabat saya sebagai perawat ditibai macam tu. Dan saya sendiri, honestly saya tidak bersetuju dengan Ustaz Syafiq yang membantu paranormal. Ini honestly daripada saya. Okey? Ini bukan hak hukum. Ini honestly daripada saya. Okey? Saya pun dah bagi tahu dengan Ustaz Syafiq, saya pun tak bersetuju dengan apa yang dia lakukan. Okey? Mungkin dia terlepas pandang. Dan awak juga macam tu. Sebenarnya isu dia simple saja. Sebenarnya kamu paranormal sendiri, antara kamu paranormal sendiri, kamu sendiri bergelut dengan satu masalah. Okey? Kemudian pergelutan kamu ini tidak habis, jadi kamu ambil orang lain pula, ditarik orang lain pula, jadi dalam satu masalah tu. Simple paranormal yang terjadi sekarang ni. Masalahnya isu di dalam dunia paranormal is dunia paranormal. Okey? Isu perubatan di dalam dunia perubatan. Tapi apabila Tuan Adhika membuatkan statement begitu, umpama yang paranormal semua orang pun sama. Sebab Tuan Adhika kena fikir juga. Okey, di dalam perubatan ada juga yang tak ada view, betul? Okey, di dalam paranormal ada juga paranormal yang tak ada view. Tak dengar? Kenapa tak ada suara? Kenapa tak ada suara? Tak ada. Kalau abang mute, macam mana abang nak dengar suara dia? Tak dengar suara? Tak ada mute. Mana ada mute? Sekejap Saya tekan mute, saya on balik. Dengar, sana dengar kan? Sini tak dengar, tak tahu. Tak dengar, sini tak dengar. Boleh tak awak turun balik, saya invite balik awak kat kotak? Boleh tak? Turun sekejap sebab kat sini semua tak dengar. Sekejap awak turun sekejap. Macam mana nak turunkan ni Suara sebelah tak dengar. Invite, saya dah invite balik. Okay, saya dah invite balik. Okey dah. Tak apa, kita tengok dia masuk. Suara abang dengar, suara Labu yang tak dengar. Macam tu pula. Okey, saya dah invite dah dia. Okey. Okey, clear suara.
Okey, dah dengar? Dengar tak? Sebelah sana dengar? Dah dengar? Saya tak tahu. Saya dengar suara awak. Saya tak tahu mereka dengar tak. Mereka dengar? Dengar. Okey, dengar. Okey, right. Dah, okey. Alright. So dia macam ni je lah Tuan Nika. Saya pun tak nak panjang-panjangkan. Okay. Apa yang saya serendah-rendah diri saya ataupun serendah-rendah diri bagi pihak salah pihak tim paranormal, saya nak minta maaf kalau apa yang berlaku isu antara Ustaz Syafiq dan Aras menjadi efek kepada tim perawat Islam yang ada dalam Malaysia. Saya nak minta maaf sangat-sangat. Daripada saya sendiri juga, saya minta maaf kalau ada yang terkasar ataupun saya meneliti ataupun tengok benda tu separuh-separuh. Saya minta maaf. Kefahaman manusia ni simple. Apa yang orang cakap, itulah dia. Tapi saya bukan dengar daripada apa yang viewer cakap, bukan daripada apa pandangan orang. Tidak. Ini adalah pandangan saya sendiri and then pandangan kepada apa yang saya nampak sekarang. Okay. Senang, simple je benda tu. Saya minta maaf. Okay. Itu saja. Okay, daripada saya pula. Okay, okay. First kali saya minta tolong sangat-sangat. Bukan kata pada awak, pada sesiapa saja. Orang nak menjatuhkan kita ni macam-macam cara, macam-macam kaedah. Kadang-kadang paranormal sendiri akan menjatuhkan paranormal. Perawat sendiri akan menjatuhkan perawat. Itu standard dalam bidang kehidupan. Jadi kadang-kadang mereka akan ambil 1-2 benda VTT yang diedit-editkan untuk tujuan populariti diri sendiri. Itu standard dalam bidang TikTok ni pun tu benda tu standard. Okay. So kalau kata daripada pihak saya ada melakukan kesalahan, okay, daripada mungkin pemahaman itu kurang jelas kan. Mana kata sesuatu benda yang kita nak tengok, kita kena tengok daripada awal sampai akhir. Kalau kita ambil setengah-setengah dan kita buat pemahaman tu adalah pemahaman syok sendiri ataupun diri kita sendiri, kita tak akan dapat jawapan. Kalau kita juga dengar daripada pandangan-pandangan orang lain yang memang bersama dengan kita juga tidak akan dapat jawapan. Jadi cara macam ni bagus. Panggil berdua macam ni, muzakarah berdepan, kita tengok apa yang tak betul kita perbetulkan, yang tak baik kita kena hindarkan. Okey. Jadi bagi saya buat labu lah, okey, saya tak ada masalah. Bukan sebab saya tak mengenali awak sangat pun saya kena gitu je. Cuma bila tiba-tiba depa duk tag saya isu hangat, aku pun tak tahu. Tiba-tiba benda ni berlaku, saya pun jadi pelik lah. Okey, tapi tak ada masalah. Cuma saya nasihatkan buat diri saya dan juga tim-tim paranormal, buat diri saya sebagai perawat, okey, dan juga buat diri geng-geng paranormal. Andai kata kamu melakukan benda itu untuk dakwah, untuk agama kita, pastikan 100% kamu tidak menggunakan gadget dan menipu masyarakat. Begitu juga dengan diri saya. Saya akan pastikan diri saya apabila merawat, saya tidak buat settingan dengan pesakit saya. Sebab yang menonton ini mereka dahagakan keilmuan. Andai kata kita buat settingan untuk menipu bangsa-bangsa kita, sampai cucu cicit kita pun semua akan menderita dengan penipuan yang kita lakukan. Saya nasihatkan benda ini untuk diri saya sebagai seorang perawat. Saya tidak akan buat settingan terhadap pesakit saya. Dan saya juga minta kalau boleh, geng-geng paranormal, kalau niat kamu untuk berdakwah, maka kamu dakwah betul-betul. Jangan ada buat sebarang settingan. Viewer suka tak suka itu bukan soalnya. Kalau Allah Ta'ala mengizinkan kamu diminati ramai, tetap kamu akan diminati ramai. Ada orang bercakap dengan pokok saja pun, kalau kata Allah Ta'ala izinkan benda itu memang betul, beribu orang tengok bercakap dengan pokok. Itu pandangan saya. Dan daripada saya pun kalau ada salah ada silap, kami minta maaf. Okey, kami minta maaf. Cuma dan yang viewer daripada set awak pun, saya pun ada baca juga komen-komen yang mengatakan ustaz pembohong, okey, apa cas beribu. Kalau ada saya cas RM1,000, minta tolong buktikan pada saya bayar triple dekat awak. Kalau saya cas pesakit RM1,000 untuk awak punya awak punya viewer, kalau ada yang saya cas RM1,000, bawa bukti mengatakan saya cari RM1,000, saya bayar triple dekat orang yang bercakap. Kamu satu orang Islam, kamu nak menjatuhkan orang disebabkan kamu bangga dengan seseorang, sampai kamu menolak orang-orang yang sedang membantu orang ramai, dan kamu memfitnah saya dengan cara macam tu. Andai kata ada benda tu terjadi, andai kata saya cas pesakit saya RM1,000, ni dalam live dekat saya ada 31K, dekat awak mungkin ada banyak juga yang nonton. Kalau saya cas sampai RM1,000, saya bayar triple dengan awak. Sebab selama saya merawat sampai sekarang, saya tidak pernah cas sampai ribuan ringgit. Okay? So, bila berkata-kata berhati-hati sebab takut termakan diri. Okay? Hari ni mak ayah awak sihat, hari ni adik-beradik awak sihat, tak apa. Satu masa nanti bila adik-beradik awak sakit, jangan sampai awak duduk depan pintu saya, meraung meminta tolong.
untuk membantu diri awak. Masing-masing ada keilmuan, saya ada keilmuan saya, mungkin Tiger pun mungkin ada keilmuan, keberanian untuk awak masuk ke dalam hutan. Okey, cuma saya minta satu saja. Bila kita nak berdakwah dalam live, mungkin awak anggap paranormal ini adalah satu dakwah di dalam live untuk awak membongkar alam-alam mistik. Pastikan yang awak membongkar itu adalah benar-benar pembongkaran, bukan settingan. Settingan ini akan menyebabkan orang, bukan saya, orang ramai sendiri akan membenci kepada paranormal. Begitu juga dengan perawat. Andai kata perawat-perawat ini melakukan settingan, orang ramai sendiri akan menolak perawat-perawat Islam. Okey? Saya tak nak dengar cakap perawat ni sebab dan awak pun tak perlu nak fikir sangat pasal paranormal sebab masing-masing akan menjatuhkan awak. Itu standard. Kalau awak rasa pendirian awak tetap, kalau awak rasa diri awak betul, kalau awak rasa apa yang awak nak sampaikan pada masyarakat ini lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, kerana agama, jalan terus. Tak perlu toleh ke belakang. Jalan terus. Awak tak perlu nak lemah semangat dengan benda ni. Jadikan benda ni satu benda membangkit untuk awak mendidik masyarakat. Sebab masyarakat kita dah agakan ilmu. Macam contoh kami perawat, di luar sana berapa juta orang yang tak tahu pasal sihir. Dan saya sendiri tak pernah tahu mana kata umat Nabi Muhammad SAW ni ramai yang terkena sihir. Saya tak tahu. Bila saya dah buat live dan sebagainya, baru saya tahu sampai saya punya telefon WhatsApp sampai 26,000 orang memohon minta bantuan perubatan. Saya tak tahu. Jadi kita kongsikan. Okey, mungkin cara saya dalam saya merawat, saya melawak sebab apa? Saya tak nak bagi orang takut. Mungkin cara awak pergi dekat hutan, awak nak mempertemukan jin-jin dan sebagainya. Cara awak mungkin awak tak nak bagi orang takut. Tetapi dalam masa yang sama, jangan ada unsur penipuan. Yang jadi haram apabila penipuan itu berlaku, gift-gift yang diberikan juga dikuatiri. Apabila masuk dalam tubuh badan kita, keimanan kita juga akan goyang. Itu maksud saya. Dan saya ulang sekali lagi, perkataan haram itu bukan datang yang saya mengata paranormal itu haram, tetapi yang saya katakan apabila settingan itu berlaku, bukan daripada paranormal, daripada sudut perawat juga, andai kata saya melakukan settingan, hukumnya juga haram apabila saya menipu orang ramai. Itu maksud saya. Okey, ni live dekat tempat awak pun live, dekat tempat saya pun live. Okey, saya minta maaf juga sebab saya kena buat fikir sebab saya punya penonton pun nak saya bagi penjelasan dan penonton daripada awak pun nak jadi penjelasan. Saya tidak pernah marah penonton-penonton saya nak pergi ke awak tengok live awak. Dan saya pun tak pernah marah untuk orang awak nak datang. Yang penting penonton-penonton yang berada di bawah ini duduk dalam live orang, ambil iktibar, ambil satu pengalaman, ambil satu ilmiah yang boleh kita simpan dalam diri kita. Andai kata ada sesuatu nanti berlaku pada diri kita, macam contoh Labu buat masuk dalam hutan, mungkin ada ayat-ayat yang dibacakan, benda tu dijadikan iktibar. Kalau kata kena pada diri kita, takkan masa dah kena kau dah terasuk kau nak buat live, macam mana nak tolong, apa nak baca, takkan kau nak buat macam tu. Jadi apa yang Labu buat, benda yang baik, ambil satu iktibar. Andai kata tiba-tiba rakan Labu seorang terasuk misalnya, okey, dia baca sekian-sekian ayat, makanya terjadi, okey budak tu, ambillah benda tu yang baik. Tapi kalau kata 5 minit sekali jin tu keluar, saya sendiri nak pergi tempat kejadian. Kalau kata 5 minit jin kat atas pokok, 5 minit jin tiba-tiba pocong lalu kat belakang, saya rasa bukan saya, satu dunia paranormal akan pergi di tempat kejadian untuk menyaksikan penipuan tersebut. Demi Allah saya cakap, macam mana jin 5 minit sekali atas pokok, 5 minit sekali kat belakang, kamera tiba-tiba boleh berpusing. Ini semua benda-benda yang boleh bagi saya, ni bagi saya Labu boleh merosakkan. Disebabkan satu paranormal yang buat macam ni, terpaliklah semua masalah ni. Disebabkan satu perawat yang mungkin terlepas pandang, semua terpalik. Tapi alhamdulillah, mungkin awak dah settle dengan yang lain-lain dan saya pun settle dengan awak. Jadi kat sini kita dapat satu keilmuan dan kita bangkitkan semangat umat Islam kita. Itu je simple. Okay. So untuk viewer-viewer Labu pun macam tu. Saya bukan seorang emosi. Jenis saya bercakap macam ni sebab saya berdiri tegas. Okey, dekat dalam TikTok ni kalau depa ni memang suka invite saya naik. Sebab saya minta maaf walaupun Labu ini sahabat baik, saya duduk satu tilam dengan saya sekalipun, andai kata Labu melakukan kesilapan, saya tetap akan menolak dan saya tidak akan mengiyakan. Itu prinsip saya. Andai kata Stok Singa ni satu tidur bantal peluk dengan saya sekalipun, kalau kata dia melakukan kesilapan, saya tetap akan menolak. Saya tidak akan pilih bulu dalam kata-kata saya tidak akan play safe dalam kata-kata saya. Dan saya, bila kita buat live, kita nak menyampaikan dakwah ataupun nak bagi tahu pada masyarakat, kita nak benda ni sampai dan kita nak utuh keimanan kita. Sebab ni dah hujung-hujung zaman ni, okey, kita takut jadi masalah. Okey. Kalau ada salah silap daripada IK Persarawatan, daripada tempat saya ataupun daripada diri saya sendiri, okay, saya Edika Yusof juga memohon maaf. Dan apa yang saya perjelaskan ini adalah apa yang
daripada YouTube ataupun daripada live yang kami lakukan. Okey, itu pencerahan saya yang saya bagi tahu tadilah. Okey, bukan paranormal itu yang haram. Jika ada penipuan, maka itu adalah haram. Okey, bukan saya cakap, mana-mana para ulama pun kalau kata menipu ni, tetap benda tu akan jadi haram. Saya tak nak labu. Saya tak nak awak tu orang Islam, saya orang Islam. Saya tak nak satu-satu duit yang masuk dalam diri awak. Kalau awak tak lakukan tidak ada masalah. Saya tak nak, benda tu keimanan kita. Sekurang-kurangnya saya tengah hidup, awak tengah hidup. Jangan sampai nanti bila saya dah mati, saya terkilan tidak dapat menasihatkan awak, dan awak mati, awak terkilan tidak dapat nasihatkan saya. Okey, sekurang-kurangnya andai kata nasihat saya ini masuk dalam diri awak, mungkin satu langkah saya ke neraka, mungkin awak tengah menarik tangan saya ke syurga. Mungkin satu langkah saya ke neraka, saya menarik tangan awak ke syurga dengan kata-kata awak ini. Itu yang kita nak bawa sampai kita mati nanti. Bukan sekarang ni kita nak bawa benda ni sampai mati, itu yang kita nak bawa. Okey, andai kata saya ni sebelum ni, andai kata awak ada buat settingan dengan kata-kata saya ni membuatkan awak terbuka minda awak, aku buat ini untuk berdakwah, aku buat ini kerana Allah Ta'ala, aku buat ini untuk mendidik masyarakat untuk jadi berani. Andai kata kata-kata ini tersemat dalam diri awak, alhamdulillah, sekurang-kurangnya awak akan bawa jalan yang benar-benar, jalan kebenaran. Okey, itu kita orang ni simple ya, simple dia di dalam paranormal. Satu je, walaupun Tuan Dika tidak menyokong ataupun tidak suka tentang paranormal, apa yang kita orang buat ni, kita orang macam mana nak cakap kita orang pergi merata, okay? Kita orang pergi merata untuk mengeksplor ataupun membawa ke tempat-tempat yang dorang tak pernah fikir, yang dorang datang pada waktu malam ataupun tempat tu yang penuh dengan misteri. Itu saja. And semua orang ada minat masing-masing. Mungkin kita buat benda ni sebagai full time, and Tuan Dika pun buat benda tu pun sebagai full time. Okay, tak ada siapa yang memperlekehkan pun satu kerja masing-masing. Cuma apa, itu saja. Saya tak ada cakap lebih, tak ada cakap banyak. Cuma terkesannya apabila Tuan Dika mengatakan yang apa yang kita orang buat ni haram, bukanlah semua. Walaupun Tuan Dika memaksudkan kepada seseorang, tetapi yang lain tu yang view tak seberapa, terkesan terpalit disebabkan dengan kata-kata Tuan Dika. Itu saja, tak lebih. Cuma kita orang ni sebagai tim paranormal nakkan penjelasan itu saja. Jangan disebabkan seorang rosak semua orang. Faham tak? Okey, daripada penjelasan saya tadi jelas tak? Daripada hukum haram tu datang daripada mana? Jelas Okey, mana kata bukan hukum tu jatuh disebabkan paranormal. Mana kata hukum itu jatuh andai kata ada penipuan itu berlaku. Mana kata haram tu tak haram. Kita sebagai umat Islam, yang haram kita tak boleh kata boleh sikit pun tak apa, bedah sikit tak boleh. Kita kena tetap dengan pendirian kita sebagai umat Islam, kita kena bertegas. Benda ni bukan satu perkara main-main. Okey? Saya tak pernah kisah view siapa tinggi ke. View ni bagi saya tak ada apa benda sangat pun. Mana kata kita menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, bagi kita benda ni bukan perkara main-main sebab kita buat secara live. So benda buat live ni bukan satu perkara bila andai kata kita tak tahu, lebih baik kita diam. Sebab apa? Ilmu yang kita sampaikan ni bila kita tak tahu, kita sampaikan suka-suka ikut hati kita. Benda ni tersemat dalam minda ataupun dalam diri masing-masing. Benda ni akan jadi masalah pada umat-umat yang akan datang. Okey, umat-umat yang akan datang. Ini yang kita tak nak. So pasal tu apa benda pun kita kena merujuk pada Al-Quran dan hadis, yang benda yang memang telah termaktub, yang kita tak boleh lari daripada situ. Okey, so saya minta maaf sekali lagi buat Abu. Andai kata kata-kata saya tadi membuatkan geng-geng paranormal terasa hati, dan saya rasa saya dah bagi penjelasan atas sebab haram tadi, apa maksud dan niat saya sebenarnya, dan kita pun dah buat return balik playback dan sebagainya. Okey, scene yang kedua mengatakan saya bagi tahu haram, sedangkan scene yang pertama tidak ada siapa yang nak memperjelaskan. Saya Edika Yusof, Tuan punya diri yang berkata-kata, saya telah memperjelaskan. Okey, jadi kita tak boleh nak bawa scene pertama, nak bawa pergi scene kedua, masuk scene kelima, nak bawa scene 1, 2, 3, nak sebut balik daripada awal. So kalau kita biasa menonton wayang, kita kena tengok cerita tu daripada awal sampai akhir. Kita jangan tengok akhir, tiba-tiba kita nak minta kenapa scene 1 tak disebutkan semula. Mana kata kamu tak cukup wayang lagi. Okey, tak cukup wayang lagi. Okey lah Bu, insya-Allah. Mudah-mudahan saya doakan, saya tak minta banyak, saya doakan kamu mudah-mudahan andai kata kamu berdakwah kerana lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, andai kata kamu berdakwah untuk menyampaikan mesej-mesej yang terbaik untuk masyarakat, dan kamu tidak buat settingan, saya doakan insya-Allah mudah-mudahan kamu dilindungi Allah Ta'ala, insya-Allah. Amin, amin. Sama juga. Saya minta maaf. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Okey, alhamdulillah. Okey. Ada 2-3 hari dah panas. Okey, kita dah buat penjelasan. Okey. Nampak saya memang garang, nampak saya tegas, tapi itu memang pendirian saya. Saya memang pendirian saya jenis macam tu, okey. Tapi saya terkilanlah dengan viewer yang mengatakan, "Oh, ustaz pembohong, dia bukan ustaz." Dah bingung apa, aku tak pernah kata aku ustaz. Nama aku tu Eddie Kaisok, aku tak pernah sebut pun aku ustaz. Ya, korang panggil ustaz, itu satu benda yang korang menghormati saja. Kalau kau panggil aku datuk pun aku okey je. Kalau kau panggil aku Tan Sri pun aku okey je. Aku nak cakap apa? Jangan panggil saya Tan Sri, saya bukan Tan Sri. Simple je. Yang kau terkumit-kumit lubang jubung kau macam dah kena apa? Macam dah kena buasir tu, dah kena apa? Kan? Kalau kau minat pada seseorang, kau tak perlu nak excited sampai kau memfitnah orang tu gila-gila, sedangkan kau tak pernah kenal pun orang tu siapa. Tak pernah tahu pun dia siapa. Kan? Bila kau masuk dalam, kenapa suara dia lantang? Kau tak biasa tengok ke? Ustaz-ustaz yang bagi syarahan suara dia lantang. Apa, mereka tu bergaduh ke? Dah. Ini adalah attract daripada percakapan. Zaman sekarang, kalau kita cakap lembut-lembut, orang dengar tak dengar lah, dia masuk telinga kiri, dia keluar lah telinga kanan. Tapi kalau kita jenis bertegas dalam kita menyampaikan sesuatu, orang tu akan ingat sampai lubuk hati. Ya, simple. So, kat sini jelas. Saya tak pernah nak jatuhkan paranormal. Saya nak betulkan apa benda yang tak sepatutnya. Okey? Pasal tu saya cakap, dalam bidang perawat pun masing-masing akan jatuhkan masing-masing. Itu standard. Hang rapatlah dia macam mana pun, hang baiklah dia macam mana pun, bila dia bagi statement, last kali dia buka pasal bidang perawatan dia. Perawat-perawat pun banyak juga yang menipu. Lepas tu hang nak bagi tahu apa? Hang nak bagi tahu hang betul. Ke macam mana? Okey? Penipuan ni kat mana-mana pun memang ada, kan? Penipuan ni memang ada kat mana-mana, kan? Okey, tapi tugas saya tu lah, bila orang minta tolong bertanya, okey, sahabat-sahabat, okey, Ustaz Syafiq dan sebagainya, bila terkena, kita tak boleh nak biarkan. Dan saya tak kata dia 100% betul. Macam contoh Ustaz Syafiq, bila dia join macam tu, dah 5 minit sekali, dia nampak hantu dan sebagainya, bagi saya kena tegur, saya tegur lah. Itulah nama sahabat, kan? 5 minit sekali boleh nampak. Terima kasih banyak Zila Hilmi. Okey, macam tu juga saya tak pernah, saya cakap sekali lagi, saya, bila kamu duduk dalam live saya tak pernah meminta-minta give. Okey, saya daripada dulu sampai sekarang saya tak pernah meminta orang nak bagi, saya tak pernah minta benda tu semua. Okey, dan dana give ni pun kami tak pakai pun. Kamu boleh tanya dengan saya punya manager apa semua. Dan dana give kami bagi balik pada masyarakat lain. Kami tak pakai pun sebab kami dah memang ada dana kami sendiri. Dan mana-mana golongan-golongan susah pun insya-Allah boleh PM, kita pun tetap akan bantu. Okey, saya tak adalah bila naik kotak ni tak ada bunga kubur, tak ada bunga kubur, tak ada. Saya tak ada macam tu. Okey, saya bukan macam tu. Depa nak bagi, tak nak bagi sudah. Yang penting tugas saya sebagai mangsa sihir, saya pernah kena sihir, saya pernah disakiti. Saya tak nak apa yang jadi pada saya jadi juga pada masyarakat. Okey, apa yang jadi pada saya juga jadi pada masyarakat. Saya tak mau macam tu. Okey, saya tak mau macam tu. Sebab hanya orang yang pernah kena sihir saja yang akan tahu betapa sakitnya benda-benda ni. Okey, orang yang tak tahu, dia memang tak tahu. Okey, dan saya ucapkan jutaan dan terima kasih banyak-banyak kepada orang yang memfitnah saya, yang mengatakan Ustaz Eddie tu mengarut. Okey, Ustaz Eddie tu cas beribu-ribu ringgit. Saya open dekat sini, ada 3,000 lebih mata memandang dekat pusat rawatan saya. Apabila kamu dapatkan rawatan, semua akan dapat slip. Okey, semua orang akan dapat slip. Itu adalah pembuktian dia. Andai kata ada rawatan saya yang satu orang tu datang, saya charge dia sampai ribuan ringgit, saya minta dia tampil bawakan resit tersebut, saya bayar dekat dia 3 kali ganda. Okey, 3 kali ganda. Awak nak 5 kali ganda pun boleh. Sebab apa? Saya tahu apa saya buat. Kami ada resit, semua resit kami ada. Okey, pasal tu kami kena buat resit. Okey, kalau tak jumpa resit, boleh buka dalam email kamu. Andai kata ada pesakit saya yang saya charge ribuan ringgit, minta tampil, saya bayar 3 kali ganda. Okey, pasal tu yang jadi viewer pun pakai muka apa, muka monyet. Jangan jadi perangai macam monyet, kan? Jangan jadi perangai macam monyet. Hampa pun tak berani nak tak gambar hampa, kan? So jangan macam tu. Hari ni awak berkata sedangkan saya tak tahu. Allah Ta'ala tu Maha melihat. Saya ni menitik-nitik peluh sedang membantu umat Nabi Muhammad SAW. Dalam masa yang sama awak sedang menipu viewer, mengatakan saya begitu. Jangan sampai satu masa nanti awak yang akan datang cari dengan saya. Sebab benda ni dah banyak kali berlaku. Okey, benda ni dah banyak kali berlaku. Okey, so pencerahan pun kami dah bagi. Okey, dan sekarang ni pun kamu dah tahu kan kenapa yang saya tak minat nak bagi orang ni naik kotak saya, orang ni naik kotak saya, orang ni naik kotak saya. Okey, kenapa saya tak berminat? Inilah dia. Okey, Wak Imam macam mana pun belakang dia akan pusing, dia spin jadi lain.
naik kotak kan kita papa elok. Alhamdulillah Ustaz Edi. Alhamdulillah. Bila naik kat lain, pap dia tetap akan menaikkan diri dia sendiri. Okey, itu yang saya tak berminat. Okey, bukan saya sombong, tak apalah. Nak kata sombong pun sombonglah. Sebab kalau kamu berpendirian tegas seperti saya, mungkin kita boleh sparring bersama. Tapi kalau kamu hengki-pengki dalam kehidupan kamu mengiyakan benda yang tidak betul demi menjaga nama kamu, minta maaf. Saya rela nama saya dibusukkan, tetapi saya tak rela masyarakat ditipu. Okey? Nama saya busuk tak apa. Okey? Paling kuat pun seminggu je nama saya busuk, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Okey? Tetapi benda yang saya sampaikan kepada masyarakat ni, andai kata menipu, masyarakat ni akan bawa keilmuan ni sampai cucu cicit. Pasal tu orang Melayu kita payah nak pergi jauh. Pasal tu lah. Kan? Pasal tu jadi macam tu. Okey? Itu saya punya pendirian. Saya minta maaf kalau, sekali lagi saya minta maaf kalau kata suara saya yang Allah Ta'ala jadikan ni memang seorang yang tegas. Saya pun tak boleh nak buat apa dah suara saya jenis macam ni. Okey? So ada yang terasa sampai, diamlah Ustaz Edi, diamlah, bodoh lah kau kan. Tak apa. Nanti awak buat live, awak bagi apa? Awak bagi pedoman dan benda kebaikan pada masyarakat. Okey? Saya faham. Yang mana bagi sokongan tu alhamdulillah, terima kasih banyak kan. Okey, yang mana menyokong, saya bukan minta kamu sokong saya saja, ambil ilmu-ilmu yang kami sampaikan, didik masyarakat. Okey, bantu yang lain-lain yang mana selama ni angin keluar tak tahu apa, rupanya ada gangguan sihir. Jangan biarkan mereka kuasai diri, benda sihir tu kuasai diri diorang. Tak jumpa saya pun tak apa. Saya buat marketing untuk diri saya ke? Tak. Saya buat marketing ni untuk semua perawat-perawat yang ada di Malaysia. Yang hampa tak kerti nak buat marketing, tak apa, aku tolong buat marketing untuk hampa. Okey? Aku dah cakap banyak kali, bila dah ada simptom-simptom, aku dah buat air tawar, bila dah minum, bukan suruh datang jumpa aku, tak payah. Cari perawat yang berhampiran. Ada tak aku cakap, siapa yang dah minum air tawar saya, bila ada simptom, kamu tak boleh jumpa perawat lain, kamu kena jumpa dengan aku juga. Sebab apa? Aku yang bagi air tawar tu kat kamu. Tak pernah pun. Makna kata, bila kata kita bagi air tawar, saya nak mendidik masyarakat supaya tak terpalit dengan penipuan. Okey? Kita nak menjaga benda ni, menjaga adab kita, tak nak terpalit dengan penipuan. Okey? So bagi air, kamu minum, ada tindak balas, cari perawat yang berhampiran, bukan datang cari aku. Okey? So yang nak datang cari saya, dia kena ikut list. Memanglah susah. Okey, nak buat macam mana? Sebab saya sendiri pun tak berapa, tenaga pun tak berapa nak kuat. Takkan aku nak adab satu hari sampai beribu-ribu orang, matilah aku kan. So carilah perawat yang berhampiran. Aku ni sekarang ni tolong perawat-perawat lain buat marketing. Tapi perawat-perawat lain ambil isu untuk menjatuhkan aku. Saya pernah dijatuhkan sekali oleh beberapa kumpulan. Okey, saya rasa lebih kurang dalam 7-8 orang cuba nak menjatuhkan saya dengan isu-isu bodoh dan sebagainya. Saya je bertanda tangan, ya Allah ya Tuanku, beri petunjuk dan hidayah. Habis, hancur lebur. Okay? Bukanlah kata nak saya kata Allah Ta'ala tu aku ni hebat apa, tidak. Maknanya kata jangan main-main benda ni. Sebab tanggungjawab yang perawat sedang lakukan ni bukan satu perkara yang main-main. Okay? Dia ambil risiko atas pesakit. Dia ambil masalah pesakit tu bawa dekat diri dia tau. Awak sakit, awak kena ilmu pengasih disebabkan orang lain. Saya sparring dengan benda yang ada dalam badan awak. Saya ambil masalah awak untuk bertempur dengan saya. Saya boleh mati bila-bila masa saja. Okey, benda gaib ni bukan benda boleh buat main-main. Okey. Saya umur baru 28 tahun, saya boleh mati dalam usia saya 28 tahun juga. Okey. Patutnya aku boleh panjang lagi umur aku, tapi sebabkan ambil kes apa, aku pula yang mati. Contoh. Okey, tapi bila kita dah masuk dekat dalam bidang ni, bagi saya umur 28 tahun pun mati, umur 29 tahun pun mati, umur 30 tahun pun mati. Bila saya dah masuk dalam bidang ni, isteri saya pun saya cakap, abang nak buat apa lagi duduk dalam bidang perawatan? Abang dah ada banyak bisnes dah, yang tu pun dah cukup dah bagi kami sekeluarga apa semua. Nak duduk lagi dalam bidang perawatan buat apa? Masa abang, rehat abang, muka abang pun dah pucat dengan tak cukup rehat apa semua. Saya cakap dengan bini saya satu, bukan semua benda ni, bukan semua keberanian ini Allah Ta'ala bagi. Ada orang-orang yang dibagi, dan orang-orang yang dibagi ini disebabkan dia tahu orang ni mampu lakukan. Okey. Jadi bila saya dah melangkah, nak tak nak saya kena teruskan juga. Okey, sampai ke akhir hayat saya. Okey, insya-Allah. Sampai akhir hayat saya. 28 lah. Aduh, takkan nak cakap 38. Okey. InsyaAllah ada rezeki nanti kita live lagi lah. Okey. So, yang mana-mana yang kita nampak benda yang kemungkaran, kita kena tolak lah. Kita tak boleh play safe. Benda ni tak boleh play safe. Dalam agama kita tak boleh play safe, tak boleh bayar. Okey, bayar. Sebab bila dalam live ni, keilmuan yang disampaikan hari ni dengan besok tiba-tiba berbeza, dia jadi masalah. Sebab tu kita ada Al-Quran. Okey. Sebab tu hari ni punya Al-Quran dengan besok lusa tak, benda sama je, dia tak ada tukar. Okey. Pasal tu kita nak elakkan masyarakat daripada penipuan-penipuan, kita kena bagi tahu lah kan, kita kena bagi tahu lah.
Kan, jangan gula-gulakan kami. Jangan gula-gulakan kami. Okey. So dalam masa beberapa minggu ni agak hangat jugalah isu-isu macam ni. Supaya dijadikan iktibar, dijadikan pedoman untuk diri saya sendiri. Okey. Untuk paranormal pun sama juga. Untuk perawat pun jangan setting-setting, macam mana pun orang tahu juga. Okey, paranormal pun macam mana hampa buat pun setting-setting, orang akan tahu juga. Okey. Lepas tu view dah jatuh, hampa salahkan ustaz sana, ustaz sini, ustaz habis semua kena. Okey, tak mau macam tu. Andai kata kita lakukan lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala, insya-Allah benda tu dia akan mai sendiri. Apa yang awak hajatkan, benda tu dia akan datang sendiri. Kalau awak lakukan kerana Allah Ta'ala, apa saja yang awak hajatkan, insya-Allah Allah Ta'ala tu akan permudahkan. Allah Ta'ala tu akan dorong. Janganlah risau. Okey. Kalau kamu buat paranormal, kamu masuk dalam hutan, kamu nak kata contoh, aku nak view yang tinggi lah. Okey. Kalau kamu buat kerana Allah Ta'ala, insya-Allah apa yang kamu hajatkan tadi, dia akan datang. Okey, dia akan datang. Itu maksud dia. Okey. Okey, jom saya nak pergi rumah ada orang meninggal ni. Okey. Apa pun kita, okey, dah alang-alang ni kita sedekahkan Al-Fatihah buat jiran apa? Nenek saya, rumah nenek saya sebelah tu jiran tu, dia dah meninggal kembali ke rahmatullah. Kita doakan hari ni pun dia meninggal bulan baik. Okey. Kita doakan mudah-mudahan ditempatkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Taala, dijauhkan daripada azab kubur. Okey, dipermudahkan segala urusan, dan kita juga Al-Fatihahkan berkat hari Jumaat. Kita Al-Fatihahkan juga semua orang-orang yang telah lama meninggalkan kita. Mudah-mudahan mereka semua mendapat sedikit sebanyak pahala daripada kita, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, insya-Allah ada salah silap daripada saya, daripada tim Geng Limau, daripada IKIP Pusat Rawatan. Kami minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada semua. Tak lebih, tak ada apa benda kami nak pun. Kami nak supaya kita semua mendapat satu keilmuan, dan keilmuan ini kita bawa sampai cucu cicit kita, supaya tidak ada satu bangsa jin pun berani rapat dengan diri kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Terima kasih banyak yang mana bagi gift, yang mana bagi sokongan. Okey, mudah-mudahan kamu semua dirahmati Allah Ta'ala. Okey, kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi.